Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini hari ini saya nak tunjukkan kepada anda macam mana cara nak kira seseorang tu dia ada membuat simpanan berkala, tapi jumlah simpanan dia berbeza mengikut tahun, ya. Kemudian ada berlakunya perubahan kepada persentage dividen yang bakal yang akan diterima sepanjang tahun tersebutlah pada tahun-tahun tertentu. Okey. Pada kes kali ni, saya bagi anda satu contoh di mana seseorang tu disimpan selama 30 tahun. So, pada tahun pertama hingga ke tahun ke-10, dia menyimpan sebanyak RM2,400 setahun selama 8 tahun. Okey. Kemudian, tahun yang ke-11 hingga ke tahun 25, dia menyimpan sebanyak RM3,600 setahun. Okey. Tapi dia persentage yang diterima juga adalah sebanyak 8%. Dan tahun yang ke-26 hingga ke tahun yang ke-30, dia menyimpan sebanyak RM500 sebulan bersama dengan RM6,000 setahun, dan pada tahun ini dia expect dia akan menerima dividen dia adalah sebanyak 5% sahaja. So dia minta kita kira berapakah jumlah simpanan yang atau dan tambah dividen yang akan diterima. Okey, macam ni. Saya kira kepada anda menggunakan financial calculator, dan sini saya depan anda ada satu contoh financial calculator yang saya selalu gunakan, iaitu HP 10B2. Okey. Dalam mod pengiraan kali ini kita akan menggunakan TVM calculator, iaitu time value for money calculator, di mana calculator ni kita banyak butang kan. Kita tak guna semua butang yang ada. Kita guna butang yang atas ni sahaja, ya. Iaitu N ni bermaksud berapa lama tahun yang kita tempoh, berapa tempoh lama kita akan simpan. Interest per year ni adalah interest yang kita masukkan, berapa interest dia. PV ni adalah present value. Okey, present value bermakna jumlah yang kita ada sekarang. Okey, katakanlah kita simpan RM100 sekarang. So, RM100 sekarang ni adalah masuk dalam ni. Tapi dalam kes ini kita tak guna PV banyak. Kita guna PV juga, tapi mungkin tahun yang pengiraan yang lain. Tapi pada permulaan tahun saya akan guna PMT dulu. PMT dulu adalah payment kita akan simpanan berkala kita. Simpanan berkala kita setiap tahun tu berapa jumlah dia akan masuk dalam payment ni, PMT. Okay, and then FV. FV bermakna future value, dan berapakah jumlah yang kita akan terima selepas tahun yang kita masukkan ni. So, saya akan tunjukkan kepada anda macam mana cara kita mengira benda ni. Okey, pertama sekali kita tengok kita tengok pada tahun yang pertama hingga ke tahun yang ke-10. Okey, tahun pertama yang ke-10 dia simpan RM2,400 setahun dan 8% interest dividen dia dijangkakan terima. So, berapa jumlah dia lepas 10 tahun. So, tahun pertama hingga ke tahun 10 ada selama 10 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 tahun. So, dekat sini kita ambil N dia adalah sebanyak 10. Okay, saya guna balik yang ni. Saya susun balik ni. Interest dia adalah sebanyak 8%. Okay. Kemudian, saya tunjukkan lagi berapakah jumlah yang disimpan. Sebab PV ni kita ambil kosong. Kenapa PV ni kosong? Sebab PV ni kosong sebab dia tak ada duit sekarang ni. Dia baru nak simpan. Okay. Kalau dia ada initial punya simpanan, katakanlah dia dah masuk dulu 200 sebelum ni kan, sebagai initial, dan lepas ni baru dimasuk lagi, kita boleh masukkan PV ni berapa. Okay. PV ni adalah kosong. Kemudian kita tengok kat sini PMT dia. PMT ni adalah sebanyak RM2,400 sebab kita dah kira per year. Yang ni N ni 10 pun tahun, ni pun tahun, interest rate pun per tahun. So, PMT pun saya kirakan terus dalam tempoh setahun. So, PMT setahun. So, FV ni yang kita nak tahu berapa nilai dia. So, kita masukkan nilai kat sini. Selain pada gunakan HP calculator ni, anda boleh banyak lagi apps yang ada dalam iPad ataupun iPhone, ataupun banyak lagi financial calculator lain yang boleh anda gunakan untuk mendapatkan nilai ini, ya. Okay. First, tahun pertama 10N, interest rate 8%. So, saya tekan 8, saya tekan persen. PV dia saya cakap kosong.
PMT dia adalah sebanyak 2,400 PMT, dan ini adalah end mode end mode. End mode ni maksudnya setiap akhir tahun ni dia baru bagi dividen. Okay, and then tengok berapakah FV dia. Okay, so FV dia adalah sebanyak RM34,767.75. Ini bermakna pada tahun yang ke-10 dekat sini Ali sudah ada sebanyak RM3,476 $34,767.75. So dia ada banyak ni. Okay, next kita tengok juga tahun yang ke-11 hingga ke tahun ke-25 berapa. So macam ni. Okay, untuk tahun ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So tempoh adalah sebanyak 15 tahun. So N 15 tahun. Interest per year mungkin kita akan dapat 8% juga. Okay. Kemudian PV ni sudah ada nilai. Okay, sebab dia dah ada duit dia sebelum ni, iaitu sebanyak RM34,767.75. Okay. Kemudian PMT dia adalah sebanyak 3,600. Okay, setuju? Sebab dia dah simpan RM300 sebulan. And then interest future value dia berapa kita tak tahu. Okay, kita nak kira kat situ. So dekat sini juga sama juga. 15N, interest 8%, PV 34,767.75. PMT adalah sebanyak RM3,600. PMT dan future value dia adalah sebanyak RM208,036.79. So last, okay, kita ada satu lagi tempoh berkala, iaitu tempoh yang ke-26 hingga ke tempoh yang ke-30. Okay, 26 ke 30 mengambil masa selama 26, 27, 28, 29, 30. Okay, and turangan 5 tahun. Okay, interest per year dia adalah sebanyak 5%. Okay, PV dia adalah sebanyak RM208,036.79, dan PMT dia adalah sebanyak RM6,000. So berapa jika future value dia? Dekat sini kalau kita tengok 5%, N dia sama dengan 5, interest dia pun 5 juga. PV dia 208,036.79 PV dia. PMT dia adalah sebanyak 6,000. Okay, dan FV dia adalah sebanyak RM298.67.31. So kita dapat jawapan. Okay, dekat sini kalau kita kira, dia akan mendapat sebanyak RM298,667.31. Iaitu bersimpul campurkan dengan dividen dia, lebih interest dia yang dia akan diterima lah. Okay. Saya nak tunjukkan macam mana cara nak kira, kira berapakah jumlah yang akan diterima jika berlakunya pertama perubahan kepada jumlah simpanan yang akan dibuat, dan juga ada juga sikit berlaku perubahan dividen yang akan diterima. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.